Sebab itu saya lihat kenyataan Tok Mat, Timbalan Presiden UMNO dalam bicara dia dengan penerangan UMNO melalui PUMAS. Sebab dia kata sikap ahli politik yang menjadikan dirinya sebagai komoditi menyebabkan negara berada dalam situasi politik yang amat janggal dan tidak pernah dilalui sebelum ini. Ya, Timbalan Presiden dah sedar bahawa ada ahli-ahli kalangan ahli politik. Ahli-ahli politik maksudnya wakil-wakil rakyat di kalangan pemimpin UMNO. Dia menegur pimpinan UMNO, dia tak tegur parti lain dia punya hal lah. Jadi Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mak Hassan, dia kata bahawa ahli politik ni sudah dilihat menjadikan dirinya sebagai bahan dagangan yang boleh dijual beli, yang adanya scheme of thing, yang boleh dengan itu boleh dapat jawatan, boleh dapat gaji puluhan ribu, boleh dapat puluhan juta. Itu keadaannya. Jadi mereka katanya memperdagangkan diri seolah-olah mereka itu komoditi politik. Jadi inilah keadaan yang kita hadapi sekarang. Yang paling malang katanya, moral politik Malaysia sangat susut dari segi nilai dan prinsip. Saudara, jadi kata Tok Mat, apa krisis yang berlaku dalam politik tanah air kita bukan hanya tertumpu pada Melaka saja, yang tidak berkesudahan sejak akhir-akhir ini menyaksikan pelantikan 3 Perdana Menteri. Tak pernah berlaku pun dalam satu tempoh 3 tahun. 3 Perdana Menteri. Dia pun naik bosan juga. Dan di Melaka pula, kalau berlaku pelantikan 3 menteri besar, ketua menteri pula. Dia tindakan parti yang membuka kepada ahli-ahli politik yang melompat parti, menjadikan keadaan lebih buruk. Jadi mana-mana parti politik, dia buka pula untuk ahli-ahli nak melompat. Ya, almost welcome. Ini pun keadaan memburukkan keadaan. Jadi kesan itu menyebabkan kerajaan hilang keseimbangan politik yang pernah dikuasai sebelum ini. Ya, benar pun dulu memanglah boleh katakan kebanyakan negeri dominannya lah kuasa UMNO. Tapi kerana melompat dah hilang. Bila hilang, sukar untuk membuat sesuatu dasar mengikut acuan parti. Itu keadaan saudara. Jadi saya bersetuju dengan pandangan Tok Mat yang merasakan bahawa pimpinan politik merasakan diri mereka adalah sebagai komoditi, bahan yang boleh didagang jual beli. Kalau orang yang boleh dijual beli itu, saya minta maaf saudara, ayat pun nak guna pun saya tak mau gunakan lah, saudara, yang berada di lorong-lorong belakang lah. Orang-orang gini lah, itulah nilainya. Kalau diri boleh dijual, sepatutnya kita mempunyai harga diri. You cannot buy me. Orang tak boleh melakukan apa-apa pada kita. Kita ada prinsip dan kehidupan. Itu keadaannya. Sebagaimana kata Tan Sri Syaril, menurut Datuk Seri Syaril, dia kata hanya nafsu lah yang melangkaui ideologi dan perjuangan politik. Ini adalah bahaya pada masa akan datang. Apabila nafsu melangkaui ideologi dan perjuangan politik, maka segala-galanya sudah tidak terurus. Ya, keadaan ini berlaku selepas kita mengalami pilihan raya yang ke-14. Dan ia tidak berlaku sebelum ini, saudara. Keadaan menjadi buruk. Ia berlaku di pusat, dah 3 kerajaan. Ia berlaku di negeri, dah ada 2 kali kerajaan negeri. Banyak. Negeri Johor, negeri Melaka, negeri Perak, negeri Kedah. 2 kali. Negeri Sabah. Dan 5 negeri mengalami 2 kali kerajaan yang baru. Cuma Melaka saja yang akan masuk 3 kali. Jadi dalam keadaan begini mereka seronok berpolitik. Sebab itu saya agak seronok juga membaca curipan daripada Tan Sri Syaril Samad. Jadi dia kata, perlu apa kita takut pada bayi-bayi sendiri? Apa yang kita lakukan, laksanakanlah. Cumanya saudara, saya agak terkesan ini. Sebab bila saya nak tatap semalam kenyataan daripada Timbalan Presiden PAS, saya minta maaf, bukan saya nak serang, tidak. Saya ingin memberi penjelasan bahawa Timbalan Presiden PAS Berhormat Tuan Haji Ibrahim Tuan Man, dia kata bahawa ini memanglah dia masih berharap agar Muafakat Nasional dapat diwujudkan. Jadi dia memberi formula. Ini saya kata dalil apa lagi lah nak dibuat. Dia kata formulanya, mana kawasan yang UMNO menang, PAS kena sokong, beri kemenangan pada calon-calon UMNO. Mana kawasan yang PAS bertanding dulu menang, maka UMNO kena sokong, walaupun tiada lah Muafakat Nasional dan sebagainya. Kita tak ada masalah, sebab 18 kursi parlimen untuk PAS tu kita boleh sokong. Tetapi apakah PAS yang sekarang ni bersekongkol dengan seperti Hamzah Zainuddin? Boleh ke PAS membantu UMNO sebantu-bantunya untuk memastikan Hamzah Zainuddin kalah di Larut? Kerana mereka sekarang berada dalam satu buah kerajaan yang sama. Ini persoalannya. Boleh ke
PAS membantu UMNO bertanding di Jeli, kawasan Mustafa Mohamad. Ini kawasan kerusi yang dimenangi oleh UMNO. Mampukah PAS benar-benar turun menyangsing lengan menumbangkan Niamah di kawasan Tanah Merah? Ini kawasan UMNO. Bolehkah PAS membantu UMNO all out untuk bertanding di kursi Mersing, Dr. Latif? Bagaimana dengan kawasan Mas MRT? Bagaimana kawasan di Bagan Serai? Saudara, ini keadaan mereka. Bagaimana juga kawasan di Sabak Bernam, di mana ahli parlimennya melompat. Fakir, boleh ke? Jadi jangan sembang. Jadi sebab itu saya katakan, tak payahlah nak keluar dalil. Sebab itu saya katakan kadang-kadang mereka mengeluarkan dalil yang membuatkan kita mikir mana ada logikanya. Sekarang ni kamu bersama dengan mereka. Dan waktu yang sama, bolehkah kamu kata PAS akan memastikan Larut tewas? Dan paling penting sekarang ni, jangan lupa kawasan di kawasan saya kalau ingat tu kawasan Tan Sri Mak Isa dulu, yang dimenangi oleh Syed Husin. Kawasan mana ya? Kawasan Bukit Gantang. Kawasan Bukit Gantang pernah diwakili oleh ahli PAS, iaitu sekarang ni menteri di Jabatan Menteri itu Menteri Agama, iaitu Ustaz Idris Ahmad. Tetapi jangan lupa, kursi itu adalah kursi UMNO. Sebab dalam pilihan raya lepas, UMNO yang menang. Kalaulah saudara Datuk Idris Ahmad nak bertanding di situ, boleh ke? Jadi apa dalil nak buat? Jadi sebab itu saya katakan, jangan kita main sembang. Jangan main lontarkan dalil itu, dalil ini. Politik ini walaupun dinamikanya begitu, jadi tak payahlah. Sudahlah. Jadi nak buat formula atas kertas memang mudah, saudara. Oh, kita buat begini, kita buat begini. Tapi realitinya macam mana? Ini sebab kita bercakap soal politik. Sebab itu, saya agak bersetuju dengan pandangan saudara Khalid Samad. Saya bersetuju, walaupun dia memang kita kena bersetuju. Pandangan orang kena bersetuju. Dia kata, apabila dia menyanggah kenyataan abang dia, Datuk Syarif Samad, dia kata bahawa kestabilan politik ini hanya wujud, bukan kerana wujudnya perjanjian bersama antara UMNO, antara Perdana Menteri dengan Pakatan Harapan. Tidak, dia kata. Ini katanya stabil kerana 144 ahli parlimen, termasuk yang Ahmad Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, 145 orang itu, kerana mereka kenyang. Kerana adanya perjanjian scheme of thing, kerana dapat jawatan, kerana dapat ghanimah. Ada kawan saya, saudara Nasar, dia tegur saya, dia kata bukan ghanimah. Ghanimah politik ini yang mengikat mereka, yang dilihat seolah stabil, tapi tunggu masanya bila dah tak cukup, bila tak dapat, kenalah ni. Jadi saudara Sheikh Saryani PAS sembang untuk kenyang perut sendiri. Saya tak mau menyerang mereka, saudara. Tapi bagi saya, apa yang dilontarkan oleh Datuk saudara Khalid Samad, dia kata apa yang berlaku hari ini kerana masing-masing dah ada ghanimah. Ada ghanimah politik, dapat jawatan, dapat gaji puluhan ribu, duduk dalam GSC, kalau bukan jadi menteri, kalau bukan jadi timbalan menteri. Ini yang buatkan mereka menyokong. Tapi apakah sokongan itu kekal? Apakah sokongan itu satu sokongan yang benar-benar ikhlas? Bagaimana sekarang ini apabila mereka merasakan bahawa kedudukan mereka sudah tergugat? Ini yang sudah ada tular dalam beberapa media sosial, bagaimana Azmin Ali yang sudah pun tidak senang hatinya dengan keadaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dalam PBM, dan besar kemungkinan akan menubuhkan parti. Kalau ini berlaku, apakah kerajaan pusat akan tumbang? Sebab itu, Yang Berhormat Datuk Hasni Johor, beliau juga menzahirkan kenyataan bahawa kalaulah benda berlaku di Melaka, tidak mustahil benda ini akan menyangkit di Johor, kerana Johor mempunyai cuma 2 saja majoriti dalam Dewan Negeri. Jadi untuk itu, insya-Allah malam besok kita ulas apa pula berlaku di Johor. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.